A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, inilah kelas pertama kita kan. Dan mungkin semua baru pertama kali kan jumpa saya kan. Pertama kali dengar nama saya. Okay, sebelum kita mulakan, saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Husna binti Jummah Haji. Sekarang menetap di Petaling Jaya, Selangor. Dan sekarang tengah sambung master di UIA Gombak dalam bidang ni tak ada gambar ni. Linguistik bahasa Arab. Nah, sekarang sudah berkahwin. Sudah berkahwin. Itu je. Ada apa-apa soalan kah? Tak ada. Okey, baik. Harapnya puan-puan semua sudah bersedia dengan buku nota. Dan semua, nak tanya, semua dah ada buku ni ke? Buku Arab, buku bahasa Arab. Tak ada lagi Ustazah. Buku apa? Buku macam mana tu Ustazah? Cuba tunjuk sikit. Saya pun tak ada, tapi saya ada dia punya PDF dia. Ya. Kalau tak ada, boleh dapatkan dekat universiti. Yang tu kan bahasa Arab Al-Quran 1. Betul. Bahasa Arab Al-Quran. Boleh kontak Ustaz Wali kot, Ustazah? Ya? Betul. Okey. Tak apa. Saya belum ada lagi. Siapa yang tak ada boleh tengok pada skrin. Okey. Okay, insyaAllah hari ini bab pertama kita akan belajar aqsamul kalimah. Siapa kat sini memang tak ada asas langsung dalam bahasa Arab? Saya Ustazah. Puan apa? Puan Haslina. Lagi? Saya Puan Roslina pun tak ada asas. Puan Roslina. Saya guna husband saya punya laptop, so nama saya tak ada kat situ. InsyaAllah hari ini kita belajar benda yang santai je, yang simple je. Okey. Kami akan belajar aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah ni bermaksud aqsamu bahagian-bahagian al-kalimah, perkataan. Apa maksudnya? Okey, bahagian-bahagian perkataan ni ada berapa? Dia ada tiga bahagian. Yang pertama ismun. Ismun ni bermaksud kata nama. Okey, bahagian yang kedua, jenis yang kedua ialah fi'lun. Kata kerja. Yang ketiga harfun. Kata fungsi. Dan ketiga ni memang kalimah tu memang ada tiga ni sahaja. Sebagai ketiga sahaja, tak ada benda lain dah. Sama ada kata nama, ataupun kata kerja, ataupun kata fungsi. Ismun ataupun fi'lun ataupun harfun. Okay. Sekarang kita mulakan dengan isim. Ismun. Ismun ni bermaksud kata nama, dan dapat istilah ialah ia menunjukkan makna tersendiri tanpa terikat dengan masa. Kata nama ni maksudnya semua benda yang di sekeliling kita ni ialah kata nama kan. Contohnya pen. Pen ni kata nama, dalam bahasa Arab dipanggil qalamun. Ada juga handphone. Phone pun kata nama kan. Hatifun. Dia semua benda di sekeliling kita itu adalah kata nama.
Okey, baik. Baik. Macam mana kita nak kenal isim ni? Kalau kita baca Al-Quran ke atau baca petikan Arab, jangan tentukan ni isim ke, ni ismun ke, kata nama ke, atau fi'lun ke, kata kerja, ataupun dia huruf. Kata fungsi. Macam nak kenal, dia ada tanda dia. Dia ada alamat dia. Pertama, tanda yang pertama ialah dia menerima alif lam di awal perkataan. Alif lam. Dan alif lam ni pada dalam ilmu tajwid kita ada dua kan, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Maksudnya perkataan yang dimulai dengan alif lam dia adalah ismun. Dia adalah kata nama. Okey, contohnya siapa boleh baca? Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya surah Al-Fatihah ayat kedua kan? Kita selalu baca setiap waktu solat kita. Alhamdu, maksudnya alhamdu segala pujian. Pujian lillahi. Li ni maksudnya bagi, lah Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Jadi kat sini mana perkataan yang ada alif lam? Di awal ayat ni kan? Alhamdu. Alhamdu ni ialah ismun. Sebenarnya ada dua contoh kat sini. Siapa boleh beritahu satu contoh? Betul. Siapa jawab dulu? Puan Faridah. Al-alamin. Betul. Al-alamin. Sebab dia ada alif lam kat awal. Nama tu. Ni kalau dalam ilmu tajwid kita panggil alif lam qamariyah kan? Alif lam qamariyah ni maksudnya dia sebut lam tu. Lam tu disebut dengan jelas al. Tapi kalau alif lam syamsiyah, Ustazah, ya? Rob ni Rob ni kan Tuhan kan? Dia adalah memang dia adalah isim, ismun kata nama, tapi dia bukan dalam tanda ni lah. Dia tak ada tanda alif lam. Oh, yalah tapi nak tanya walaupun tak ada alif lam, Rabbi ni bukan ni Tuhan kan? Tu dah tanya bukan dia kena nama ke juga? Betul. Tak faham saya. Okey. Rob ni adalah kata nama. Kata nama kan? Itu bukan ismu ke? Betul, dia ismun. Okey, tanda ni tak semua isim ada tanda ni. Tapi bila ada tanda ni dia memang kata nama. Faham ke maksudnya? Contohnya Nama lah. Maksudnya dia adalah tanda awal alif lam ni adalah salah satu tanda isim. Salah satu. Betul. Tak semua isim ada alif lam di depannya. Betul kan. Tapi kalau macam alhamdu ni Ustazah, dia merujuk kepada apa ya? Kalau al-alamin tu merujuk kepada alam kan, isim lah kan. Alhamdu tu dia merujuk kepada pujian. Pujian. Dia kata nama sebab dia pujian kan. Dia macam kata terbitan. Kata terbitan ni dia pun adalah kata nama. Pujian. Ingatkan dia kata sifat bukan macam dia confused. Kata sifat sifat contoh macam cantik. Kata fungsi tu bukan dia. Kata fungsi ni kalau kita macam ayat-ayat penyambung dia macam tu betul. Kata fungsi ni maksudnya ayat penyambung huruf kata sendi, kata penghubung, itulah kata fungsi.
Itulah macam al-alamin tu boleh faham lah, tapi alhamdu tu macam dia merujuk kepada apa kan. Tak Ustazah, mengerti. maksudnya ya. alhamdu tu dia maksudnya salah satu nama Allah ke apa macam tu? Pujian. Isim. Bukan, dia pujian. Dia bukan nama bagi sesuatu, tapi dia kata pujian. Kan saya kata Pujian. tadi, kata nama. kata nama. Tadi kan Ustazah kata tidak confine kepada masa kan? Betul tak? Ismu. Jadi bila alham ni, pujian Allah, dia memang tak confine kepada masa. Dari dulu sampai hari ni, sampai ke depan, kita puji ke, kita tak puji ke, dia tetap sama. Jadi dia stable. Bila stable tu, dia memang rasa saya dia adalah isim. Betul. Macam mana pokok, macam mana kereta, macam itulah juga pujian. Dia lain sikit macam kita. Kita ni lain kan, kita confine pada masa. Tapi kita puji Allah ke, tapi Allah ke, semua satu dunia ni puji, satu semua ciptaan dia puji. So maksud dia stable sangat, tak ada tertakluk pada masa. Saat ni saya tengok Ustazah kata masa kan? Betul. Dia tak confine pada masa. Bila dia confine pada masa, dia bukan. Dia tak terikat dengan masa. Itu yang kita dengar Ustaz Duk Habak kata alhamdulillah ni tetap kan selamanya. Betul. Maksudnya isim ni dia sepanjang masa. Dia tak terikat dengan masa lalu atau masa akan datang. Siap. Alhamdulillah. Okey. Dia bukan maksud kata nama ni nama bagi sesuatu benda ke apa, tapi dia ada juga maksudnya adalah ini akan terikat dengan masa. Aku nak ilmu je. Ya? Apa baru masuk first day class ni. Itulah nak tanya Ustazah yang ini kan yang tak terikat pada masa kan macam Islam kan. Islam kan religion kan. Dia tak terikat pada masa kan. Jadi dia isim juga kan. Betul, isim. Walaupun dia idea kan. Betul. Ustazah. Okey. Maksudnya semua benda yang selain pada perbuatan, dia adalah isim. Selain pada perbuatan atau kata fungsi, dia termasuk dalam isim. Okay. Kita masuk pada poin seterusnya, tanda yang kedua. Ini adalah salah satu tanda bagi isim ialah menerima tanwin atau tanda berbaris dua di akhir perkataan. Maksudnya di akhir kalimah tu dia ada tanwin. Tanwin fathah, ataupun tanwin kasrah, ataupun tanwin dhammah. Contohnya surah Al-Ikhlas ayat pertama. Siapa boleh baca? It's right there. You should have. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okay. Maksudnya kul, katakanlah. Huwa, dia, Allahu, Allah, yang maha ahadun, yang maha esa, ahad. Jadi kat sini ahadun dia ada tanwin. So dia kat sini adalah tanda ismun. Tanda dia ialah tanwin. Tapi kat Kalau alif lam yang pada Allah tu itu kita kata ismun ke tetap? Betul. Allah pun adalah kata nama. Kata nama dan ada alif lam tu ya? Betul. Sebenarnya kat sini ada 3 kata nama. Huwa pun adalah kata nama. Tapi dia bukan, dia tak ada tanda tanwin ni lah. Dia kira tanda lain. Huwa. Alif lam datang akhir perkataan. Okey. Yang seterusnya yang ketiga berada selepas huruf nida, harfun nida atau kata seruan. Harfun nida ni maksudnya kata seruan. Harfun nida ni dia ada banyak, dia ada ya,
Hamzah, ayyu, ayya, hayya. Dia ada 5. Ya, kalau saya tulis kat sini. Saya tulis kat sini. Ya. Hamzah. Oh ya bang. Ada pula. Juga tingkap kan? Ayyu. Abang. Boleh tu. Nak tengok gambar orang je saya. Ya, ayyu, ayya. Bolehlah cikgu ni ajar. Tak lama kot habis lama. Tak nampak ke tulisan ni? Nampak Ustazah jelas. Clear sangat. Ya, ayyu, ayya, hayya. Bagus sangat cikgu. Tahulah. Ustazah duk dengar audio background banyak. Student kena mute ke kecuali nak bercakap. Sebab I duk dengar. Pintu tutup lah. Boleh Background noise. boleh kalau siapa yang tak bercakap mute kan. Okey. Hayya. Ya, ayyu, ayya, hayya. Ada 5 ni. Ya, harfun nida, hurufun nida. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, Ya, ya. boleh besarkan sikit tak tulisan perkataan tu supaya jelas. Terima kasih. Ada selepas. Okey. Dan semua ni dia bermaksud wahai lah. Wahai. Dia apa? Menyeru kan, menyeru. Dapat ya semua? Alhamdulillah dapat Ustazah. Okey. Seterusnya sambung semula. Okey, contoh yang berada selepas haruf nida dalam surah Al-Kafirun. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya qul, katakanlah, ya ayyuha, hai ataupun wahai, al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi al-kafirun ni dia adalah ismu, kata nama. Sebenarnya al-kafirun dia ada tanda lain. Apa dia? Dia ada tanda isim yang lain. Alif lam. Betul. Dia ada alif lam. Kat sini dia 2 tanda. Dia ada selepas harfun nida dan dia juga ada alif lam di awal perkataan. Ustazah nak tanya, dalam konteks contoh ni, harfun nida dia sebenarnya adalah ya ataupun ayu. Dia ada 2. Dia ayu ni dia boleh wujud dua-dua sekali dalam satu kalimah. Betul? Boleh. Dan kalau Al-Quran ni memang kalau saya selalu baca, saya selalu jumpa yang ya ayuha, jarang jumpa ya sahaja ataupun ayu. Kan kita selalu baca kan ya ayyuhallazina amanu. Okey. Seterusnya yang keempat,
berada selepas harfun jar. Harfun jar ni maksudnya kata sendi. Harfun jar kata sendi. Contohnya daripada, kan? Pada, di, kepada, ke. Itu sebenarnya kata sendi. Dalam bahasa Arab ada nanti kita baca nantilah kat bahagian huruf ni. Jenis-jenis huruf jar. Dalam contoh ni dalam surah Al-Falaq ayat kedua. A'udzubillahi min syarri ma khalaq. Min ni bermaksud daripada ataupun dari. Dari pun daripada. Syarri kejahatan, ma khalaq makhluknya. Jadi syarri kat sini adalah ismun. Dan min adalah harfun jar. Dia juga tadi kan dalam surah Al-Fatihah ni ayat pertama tadi. Kat sini pun ada harfun jar. Lihat alhamdulillahi, lam ni maksudnya bagi kan. Bagi ni adalah kata sendi. Dia adalah apa? Harfun jar. So, lepas dia Allah, lillahi. Allah ni dia isim lah, memang Allah tu isim kan, kata nama. Ni adalah tanda isim kat nama Allah kat sini. Dia ada harfun jar sebelum dia. Lillah. Ustazah, harfun jar ni maksudnya huruf-huruf apa? Huruf-huruf macam ni. Maksudnya contoh lain harfun jar tu macam apa? Macam fi semua tu harfun jar ke? Betul. Fi, ain. Dan macam mana dia kata sambung ke? Dan tu dia bukan harfun jar, dia kata hubung. Harfun jar tu tak apa faham. Harfun jar tu kata sendi. Kata sendi ni maksudnya bukan penghubung ke macam mana? Hubung lain, dia menghubungkan ayat kan. Macam dan tu. Tapi yang sendi tu macam mana? Ya, itu ke apa? Dia menunjukkan sama ada tempat ataupun masa ataupun contohnya min kan, dari. Nak tunjukkan daripada sesuatu benda. Faham ke? Apa tu? Tolong panaskan sikit lagi rendang. Ya? Rendang tu tak cukup masak. Kalau macam min tu dari, kalau fi tu kepada kan, dia maksudnya dia harfun jar kan. Betul, fi tu maksudnya pada. Kalau bi tu dengan ke? Dengan bi walidayya tu maksudnya bi tu adalah kata haruf jar lah kan. Betul. Al-walidain kedua ibu bapa. Itulah tanda isim bagi al-walidain. Ada ba sebelum mungkin Ustazah boleh senaraikan semua harfun jar yang ada. Betul. Banyak Kami ke? Banyak ke? Tak banyak pun boleh. Ustazah boleh tuliskan list tu dekat macam kolom nombor 4 ni, berada selepas harfun jar. Contoh apa dia? Macam tadi kata seruan. Contoh sebab kami tak apa faham lah. Boleh. Ustazah. Ya. Kalau kita tengok makna dia kejahatan, Ustazah kata selepas huruf jar, min huruf jar. Syari itu isim. Tapi kita tak boleh tengok kepada makna dalam bahasa Melayu, Ustazah ya. Kita kena tengok sifat, maksudnya berfungsi dia di mana. Selepas huruf jar tu memang itu adalah isim. Walaupun dalam maknanya kejahatan tu pada bahasa Melayu macam perbuatan. Tak boleh kita tengok, kita tak boleh relate dengan bahasa Melayu, betul Ustazah? Okey, macam ni. Ismun ni, kata nama ni, macam tadi kan, ada sebut pasal pujian tadi kan. Pujian ni dia macam perbuatan, tapi sebabkan dia adalah pujian, kata terbitan, dia tak terikat dengan masa. Dia tak cakap pun yang buat pujian lepas ke, pujian yang akan datang ke, tapi dia pujian sepanjang masa. Sama juga dengan kejahatan ni. Kejahatan ni jahat, dia perbuatan tapi dia tak terikat dengan masa.
Dia jatuh pada saya rasanya kejahatan ni kan, dia jatuh kepada macam idea. Semua idea adalah tak terikat pada masa kan. Kita boleh bagi idea apa pun mana terikat pada masa. Jadi kejahatan adalah juga satu idea. Kita talking about kejahatan. Evil thing, kita talking about evil. Itulah maksudnya idea tentang evil. Kan? Jadi dia adalah pada saya, dia tak terikat pada masa. Any idea yang kita sebut, yang terbagi tentang idea lah. Apa-apa idea dalam kepala kita, dia tak terikat kepada masa. Mungkin ini adalah yang saya faham lah tentang isim. Baik Ustazah, terima kasih. Okey, saya nak faham kan. Nama ni, kata nama Melayu. Kata nama. Kata nama adverb. Kata nama adverb pun rasa saya, adverb tu contoh dia apa ni Cik? Adverb yang Cik kata Ustaz ni? Contoh sebenarnya adverb tu untuk perbuatan, kata perbuatan. Kalau untuk nama bahasa Inggerisnya adjective. Maksudnya noun. Noun. Adverb tu macam quickly. Kan quickly. Dia menggambarkan dia ada ly, nama. Dia ada ly kat belakang. Bila ada ly kat belakang, dia adalah adverb. Lovely. Lovely, quickly, happily, seriously. Maksudnya tu adalah adverb dan dia adalah kata isim lah kan? Betul kan? Okay, dalam bahasa Arab ni, selain daripada perbuatan ataupun kata kunci, semua adalah isim. Sama ada sifat ke, kata terbitan, contohnya apa tadi lah, contoh ni kan, happily semua tu, itu adalah kategori ismun, kata nama. Dan perbuatan, dia fi'lun. Perbuatan ni mesti ada, contohnya telah belajar ataupun sedang belajar, akan belajar, itu semua adalah perbuatan. Selain daripada ada telah, sedang, ataupun akan, itu semua adalah isim. Contohnya pembelajaran. Pembelajaran adalah kata nama. Sebab dia tak dekat dengan masa. Dia kategori masdar Ustazah. Betul, masdar. Kata terbitan. Okay, saya dapat bezakan. Terima kasih. Sorry, masdar tu apa dia? Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Semua kan tak faham apa dia masdar tu. Tanda yang seterusnya, yang kelima dan terakhir dekat buku ni, bersandar. Bersandar ataupun mudhaf. Bersandar ni maksudnya nak senang, dia dua perkataan yang memulakan satu sama lain. Maksudnya kalau kita bersandar kan, bersandar dan tempat sandaran dan ada benda yang bersandar kan. Contohnya dalam surah An-Nas ni kan, ilahin nas. Ilahi ni adalah mudhaf. Dia tempat, panggil tempat sandaran. An-nas, manusia. Manusia dia perlu disandarkan kepada, dia memulakan kepada ilah, sembahan, Tuhan. Maksudnya nak lebih faham. Ustazah, maknanya mudhaf ni macam gabungan dua kata nama ke? Betul. Gabungan dua kata nama. Contohnya dalam surah Fatihah dia kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu adalah mudhaf. Rabbil adalah mudhaf, al-alamin mudhaf ilaih. Dia sebab Tuhan sekalian alam. Kerana alam ni milik siapa? Milik Tuhan. Jadi dia bergantungan sama sendiri. Ustazah, kalau Rasulullah Ustazah? Rasulullah pun adalah nama ke? Nama sandar, bersandar juga ke? Bersandar. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Rasul, pengutus, Allahan. Pengutus Allah. Dia kena ada kata sandar dia tu yang bersandar antara ayat yang tu ya? Betul. Okey. Ustazah, jadinya kita kena tahu terjemahan lah baru kita nak tahu dia mudhaf ke. Jadi kalau kita tak tahu, ada ke pada baris-baris yang kita boleh
tengok dan walaupun kita tak faham perkataan ni kan ilah kan. Kita tak faham tapi kita ustazah kata mudhaf. Tapi ada apa kat sini yang kita boleh tahu kata ini mudhaf. Kalau kita tak tengok makna. Nak tahu mudhaf tanpa tengok maksud dia. Dia ada dua perkataan. Dia ada dua kata nama. Dan kata nama yang pertama dia tak ada alif lam. Contoh ilah kan. Ilah ni tak ada alif lam. Tapi kata nama kedua ada alif lam. An-nasi. So jadi ilah ni adalah mudhaf dan an-nasi adalah mudhaf ilaih. Contohnya tadi Rabbil alamin. Rabbi tak ada alif lam kan depan dia. Di al-alamin ada alif lam. Jadi kat situ dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Oh, okey lah, bagus. Itu boleh faham. Tapi kena ada dua je. Tak ada gabungan ilahin nas sambung lagi depan nas tu. Tak ada. Dia memang dua. Oh, dia kena dua je. Okey. Contoh tadi Rasulullah. Rasul tak ada alif lam, nak Allah ada alif lam kan. Ustazah, kalau kita kata yang macam contohnya Baitullah tu kan, kalau kita cakap Baitul saja tu ialah bait tak ada apa-apa lah, tapi kalau kita cakap Baitullah tu dia jadi kata isim kata macam tu Ustazah. Maksudnya dia jadi mudhaf. Kalau dia Baitul dia jadi mudhaf. Baitul dia cuma isim je. Tapi kalau dia tambah Allah Baitullah jadi mudhaf. Okey, faham. Itu kategori isim lah tu? Kategori isim. Isim. So mudhaf tu semua masuk kategori isim lah. Betul. Okey. Sat lagi kena buat exercise banyak Ustazah. Kami tak faham ni 5 ni. Kena ada banyak contoh sebenarnya. Kena bagi contoh tu. Kami kena bagi contoh. Ustazah minta maaf. Yang mudhaf tu al-nas tu lah mudhaf. Jadi mudhaf ilaih adalah ilahi. Dia terbalik. Okey. Baik. Terima kasih. Mudhaf kat depan, nasi kat mudhaf ilaih kat belakang. Okey. Tadi huruf jar nanti ada tajuk harfun kan. Nanti saya bagi senarai ni. Harfun jar. Kata sendi. Okey. Ini adalah tanda bagi ismun. Isim. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah fi'lun, kata kerja. Kata kerja ni maksud dia ia menunjukkan kejadian yang berkaitan dengan masa. Ni beza dengan isim. Isim tanpa berkait dengan masa, tapi kalau fi'lun kejadian yang berkaitan dengan masa. Dia ada 2 poin kat sini, kejadian dengan berkaitan dengan masa. Okey. Dan fi'lun ni dia terbahagi kepada 3. Tadi ada kata perbuatan yang telah lalu. Ketiga ni pertama al-fi'lul madhi. Al-fi'lun maksudnya perbuatan, al-madhi yang telah lalu, yang telah lepas. Al-fi'lul madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' maksudnya perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Yang sekarang ataupun yang akan berlaku. Yang ketiga fi'lul amri. Fi'l ni maksudnya perbuatan, al-amri suruhan. Ataupun perintah. Contohnya ayat Quran kan kita dengar kul. Katakanlah. Katakanlah ni adalah fi'l amar. Sebab dia kata suruhan kan. Katakanlah. Okey. Kita masuk pada salah satu. Tak ada. Itu terus pada umum lah. Tanda-tanda fi'l. Maksudnya tanda-tanda ni menunjukkan sesuatu itu adalah fi'lun. Dia tak semestinya ada tanda apa? Dia tak semestinya ada semua tanda ni. Mungkin ada salah satu, ada pandai 2. Tapi bila ada salah satu, dia adalah fi'lun. Okay. Tanda yang pertama berada selepas huruf qad.
Qad ni bermaksud sesungguhnya. Dan qad ni dia dalam kategori kata penguat. Kata penguat ni maksudnya kata yang nak meyakinkan orang. Kalau kita nak meyakinkan orang, kena cakap qad. Aku telah, contohnya aku dah belajar. Qad darastu. Sungguhnya aku telah belajar. Aku yakinkan orang. Ini adalah fungsi qad lah. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad. Qad ni bermaksud sesungguhnya. Aflaha, beruntunglah. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Aflaha ni dalam bentuk kata kerja yang telah lepas. Perbuatan yang telah lepas. Aflaha, telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi selepas qad ni aflaha, aflaha ni adalah fa'lun. Dan tanda ni ialah dia ada qad sebelum dia. Apa lagi contoh ayat yang ada qad? Qad aflahal mu'minun. Apa lagi contoh? Ustazah, ni kan yang beruntunglah ni kan, delah ni kan menunjukkan past tense kan ya. Maksudnya maksudnya orang tu akan dapat benefit kan? Kan? Dia orang-orang yang beriman. Betul, maksudnya kenapa ada lah kat sini kan? Kenapa dia ada tambah lah? Sebab qad ni kan kata dia kan, dia kata penguat, dia nak meyakinkan. So jadi dia terjemahkan, jadi sesungguhnya beruntunglah, maksudnya beruntunglah, maksudnya betul-betul beruntung orang yang beriman. Tapi kalau kita terjemah secara secara literally, dia qad ni maksudnya sesungguhnya, aflaha, telah beruntung, telah berjaya kan. Telah beruntung al-mu'minun, orang yang beriman. Tapi bila kita terjemahkan mengikut kesesuaian ayat tu, jadilah sesungguhnya beruntunglah. Okay, contoh lain dalam ni lah dalam ikomat tadi kan, ada yang sebut tadi kan, kalau qamatu sekolah qad qamati, qamati tu adalah apa tadi ya? Qad khaba man zakka, surah apa tak? Syam surah Syam Akak tu baca tadi surah Syam ke? Rasanya. Qad aflaha man zakka, qad khaba man zakka. Surah Syam. Betul, qad aflaha man tazakka. Qad khaba man tazakka. Khaba pun tulis kat sini. Kalau nampak. Qad khaba apa? Qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Qad ni adalah tanda fi'il, dan khaba ni adalah fi'lun. Tanda bagi fi'lun ni apa? Tanda ni ialah dia ada sebelumnya ada qad. Orang tanya kan, apa tanda bagi khaba?
Kenapa kata khabar ni fi'lun? Sebab dia berada selepas qad, hurufin qad. Ustazah, sekarang ni kita nak kenal fi'lun dulu kan. Kita tak ada kenal dia mudhari' ke ataupun madi ke atau fi'il amal ke. Kita tak ada kan. Kita kan nak kenal fi'il dulu. Betul. Fi'il secara umum. Sebab saya kadang-kadang tadi dah confused dah dengan yang aflaha tu. Sebenarnya Ustazah baru nak kenalkan fi'il kan. Belum lagi yang kita belum pergi jauh-jauh lagi kan. Betul. Okey, alhamdulillah. Saya terangkanlah yang aflaha tu dia dah fi'il. Okey. Ini tanda yang pertama. Tanda yang sorry Saza, maknanya selepas qad tu wajib fi'il. Betul. Okay. Selepas qad memang fi'il. Okay, tanda yang kedua menerima ta ta'nis berbaris sukun. Ta ta'nis ni dia berbaris sukun. Ta'nis ni maksudnya ta untuk perempuan. Contohnya dalam surah Al-Masad. Ayat pertama tabbat. Tabbat ni maksudnya binasalah. Iada kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab wa tab, dan sungguhnya dia akan binasa. Jadi perbuatan kat sini ialah tabba. Tabba ni ialah fi'lun. Kenapa kita kata dia fi'lun? Sebab dia bersambung dengan ta ta'nis. Contoh lain ada yang ta ta'nis. Maksudnya Ustazah telah binasa lah kan? Maksudnya dah past tense kan? Telah binasa lah kan? Perbuatan ni dah terjadi kedua tangan. Okey lah. Delah tu Aisyah dah nak faham dah tu. Contoh lain yang ada ta ta'nis. Maksudnya perkataan yang ada ta sukun tu adalah dia merujuk kepada fi'il kan? Betul. Kalau ayat surah Al-Qari'ah ni macam apa? Fa amma man thaqulat ni. Kalau surah Al-Qari'ah tu kan dia banyak ta yang ta berbaris sukun ni kan? Betul. Fa amma man thaqulat mawazinu. Lepas fa amma man khaffat mawazinu. Jadi maksudnya thaqulat dan khaffat tu adalah perkataan fi'il. Macam tu. Betul ke? Betul. Okay, saya tulis ni nilai nampak. Saya dengar bising dekat background ni. Sebab ada baby, ada makcik apa banyak. Kuat pula suara dia. Okay, terima kasih ada gangguan tadi. Okay, fa'amma sakulat. Kat sini ada ta ni kan, ta sukun. Jadi sakula ni adalah fi'lun. Fa'amma sakulat, sakula ni fi'lun. Sama juga dengan fa'amma
Tapi Ustazah, dia kan macam ayat tu dalam surah Al-Qari'ah tu, fa amma man saqulat mawazinuh kan, wa amma man khaffat mawazinuh. Jadi kalau ikut macam hukum yang bukan hukum lah, maksudnya kalau macam ni tulis ni, kalau dia yang berbaris sukun tu adalah fi'il. Tapi kalau kita ikut kalau tengok apa ni tafsir perkataan ni, maksudnya khaffat dan saqulat tu dia bermaksud berat dan ringan. Dia bukan adalah perkataan, dia bukan perkataan perbuatan kan. Dia merujuk kepada kalau perbuatan itulah macam jadi confused. Dia macam sebab saqulat tu berat, khaffat tu ringan, tapi maksudnya dia tu bukan fi'il. Macam mana tu? Fi'il. Dia fi'il sebab dia macam nak menunjukkan apa fa'amama saqulat mawazinu kan. Mawazinu maksudnya mizannya, timbangannya. Mawazinuhu. Mawazinuhu ni maksudnya timbangannya ni telah saqulat, telah ringan kan. Fa'amama saqulat mawazinu. Saqulat ni maksudnya ringan. Siapa yang telah ringan mawazinuhu, timbangannya. Sebenarnya kata bukanlah kata timbangan ni membuat satu benda, tapi cakap saya nak terangkannya perbuatannya. Adalah perbuatan. Perbuatannya. Yang telah ringan. Nak faham macam maksudnya macam kenapa ringan berat ni kan perbuatan pun. Kita tak membuat elemen ni, tapi kalau maksudnya ada dia kan ringan, meringankan, memberatkan. Itu semua adalah perbuatan. Ataupun dia sama ada perbuatan ataupun kejadian. Tadi kan maksud dia menunjukkan kejadian. Dia menunjukkan kejadian. Dia nak menunjukkan kejadian sesuatu benda tu. Contohnya berat dia kan. Berat ni maksudnya dia berat yang berat saya. So, berat saya tu dia kata nama kan. Berat saya sesekian. Itu adalah kata nama. Dan nak kata ia telah berat. Ia telah berat. Maksudnya dia adalah satu perbuatan, satu kejadian. Menunjukkan satu kejadian lah. Maksudnya saya seorang yang ringan. Saya seorang ringan tu dia kata nama seorang yang ringan. Dia menunjukkan benda saya telah meringankan benda tu. Ataupun benda itu telah ringan. Nak menunjukkan satu kejadian. Ustazah, maaf saya rasa ringan dan berat ini menunjukkan perbuatan tu, sama ada macam dosa ringan, dosa yang berat, bukannya menunjukkan nama, bukan menunjukkan benda ataupun orang. Dia refer to perbuatan, dia menunjukkan berat ringan ni. Itu saya faham lah. Okey, berat ringan ni dia ikut kepada maksud ayat tu. Contohnya dosa yang berat. Dosa yang ringan sebenarnya dia bukan fi'lun. Sebab dia nak kata sifat kan. Menyifatkan dosa tu. Dosa itu berat. Dosa itu ringan. Dia bukan fi'lun tapi dia kata sifat. Dan yang kata tadi, kata sifat adalah isim, yang ismun. Tapi pada ayat dia, contohnya ayat ni kan, siapa yang telah ringan timbangannya, bahawa fi 'aisyatir radiyah. Ustazah, yang berat ringan tu bukan macam adjektif ke? Dosa berat, dosa ringan. Kalau adjektif tu memang isim lah kot kan? Ustazah, rasanya maksud ayat ni macam kalau kita tengok konteks ayat ni dari segi keseluruhan dia macam bagi orang yang memberatkan timbangan kebaikan dia.
adakah itu maksud berat dalam ayat ni? Betul, tapi betul. Instead of dia berat dari segi macam sifat, dia adalah berat. Dia macam ayat tu, kalau kita baca dua ayat dia dengan ayat bawah tu, bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. So kalau kita look at this two wordings, kita macam nak kata bagi orang yang melakukan amalan yang boleh memberatkan timbangan dia ke arah kebaikan, maka dia akan berada dalam kehidupan yang senang di akhirat nanti. Macam tu kot ke berat dalam konteks ayat ni? Betul, dalam konteks ayat ni, betul sebenarnya puan nasihat dia. Dia menjadi perbuatan memberatkan timbangan yang telah memberatkan timbangannya. Ataupun khafat meringankan kan. Wa amma man khafat mawazinu, siapa yang telah meringankan, kan maksudnya meringankan. Dia ada maksudnya tersendiri, maksudnya kalau memberatkan tu maksudnya dia melakukan kebaikan. Dan meringankan maksudnya dia kurang dalam kebaikan. Amalan Ustazah. Betul, amalan. Jadi berat dengan ringan ni dia ikut pada konteks ayat. Ada yang dia menjadi sifat, jadi adjektif. Jadi adjektif dia adalah dalam ismun, kata nama kan. Tapi kalau dia dalam ayat ni memberatkan, meringankan, dia menunjukkan perbuatan. Contoh lagi cantik. Cantik kan. Cantik ni adjektif kan. Adjektif dia ismun. Tapi kalau kita mencantikkan, dicantikkan, itu adalah perbuatan. Kalau kecantikan ialah ismun. Ismun. Kalau kecantikan, kalau mencantikkan, telah dicantikkan, semuanya fi'il. Okey. Ustazah, sakulat ni kategori mudhari' lah Ustazah. Sakulat dia fi'il madhi. Oh, madhi kan? Okey, kat bab yang pertama ni dia tak terangkan lagi fi'il madhi tu. Oh, masih lagi madhi. Okey. Dia tak terangkan lagi fi'il madhi. Belum terang lagi. Okey. Tapi dalam bab yang pertama ni dia cuma terangkan fi'ilun secara umum. Okey, tanda-tanda dalam Al-Quran. Sekarang Ustazah tengah terangkan tanda-tanda fi'il dalam ayat je kan Ustazah. Belum jauh lagi kan. Saya takut saya confuse. Ya, betul. Alright. Kita kena master dululah yang tiga kategori ni barulah. Kan? Tak lagi kapan mendalam lagi lah. Sekarang ni kita nak identify dalam Al-Quran di mana ni muncul-muncul ayat-ayat. Ya, betul. Contoh-contoh dia banyak tu kita cuba cari. Sama ada dia berlaku waktu mana tu nanti kemudian Ustaz explain pun, insyaAllah. Betul. Sambung, ini tanda yang kedua. Tanda yang kedua dia ada ta'nis. Bersambung dengan ta'nis. Okay. Tanda yang ketiga, dia menerima sin, sa dan saufa. Sin dan saufa ni dia bermaksud akan. Maksudnya menerima ni maksudnya sebelum dia ada sin atau saufa. Contohnya surah At-Takatsur. Kalla saufa ta'lamun. Saufa maksudnya kalla janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Jadi ta'lamun kat sini adalah fi'lun. Dan tandanya apa? Tandanya dia dah selepas saufa. Contoh lagi contoh ayat lain. Apa dia ada saufa? Surah Wal-As. Wal-As tak ada.
watawasau bisabr. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Watawasau ni dia bukan saufa dia. Oh, bukan ada, tak ada fa kan? Tak nak kena tengok ayat tu. Surah Khannas tu, oh tapi dia sebelum. Kena surah ni, surah Ad-Duha. Kita baca wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-Musnajim wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya ada saufa. Jadi saufa lepas saufa yu'ti. Yu'ti ni adalah fi'il. Dan kenapa dia fi'il? Sebab tandanya ialah sebelum dia ada saufa. Mudhari'. Dan dia fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari' tu yang akan datang ke? Future ke? Future ataupun yang sedang berlaku. Oh, okey. Ustazah, contoh untuk yang depan dia sim, Ustazah? Sim. Adakah surah Al-Lail ayat 10 tu, tapi depan dia ada fa. Fasanu yassirul usra. Betul. Yang tu kira contoh yang depan dia salah. Betul. Fasanu yassirul. Nak gini bang. Benda ni barang apa? Tak ada masalah ni. Gambar dia cili tak ada apa tak ada. Macam tak ada. Lupa ada loh. Sa tu maksudnya penambahan ada tak penambahan huruf pada perkata kalimah tu Ustazah ya? Betul. Bukan dia punya orang kata asal perkataan tu ya. Dia ada penambahan tu ya. Dia penambahan. Dia ada penambahan fa dengan sa. Oh. Jadi fasanu yassiruhu. Itu menunjukkan itu ayat kalimah tu fi'il lah maksudnya ya. Oh, okey. Fi'il kat sini fi'il dekat sini yassiru. Yassiru adalah fi'il sebabnya ada sin kat depan ni. World guide kan? World guide. Betul. Okay. Saya sambung. Diam. Terus yang keempat menerima nun taukid. Nun taukid ni maksudnya dia ada nun nun bersabdu dan dia berbaris atas. Jadi dalam dekat hujung perkataan lah. Contohnya surah Al-Hijr. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. La tamuddanna, janganlah sekali-kali kamu tujukan ainaika, pandanganmu, ila kepada ma matta'na bih, kenikmatan hidup yang telah kami berikan. Jadi kat sini nun kat sini nun taukid. Jadi fi'il ni dah dekat tamudda.
Tamuddan ni fi'il. Kenapa tanda ni kan? Sebab dia bersambung dengan nun taukid. Contoh Maksudnya lain. akhiran nun taukid lah. Maksud sebelumnya ialah fi'il. Betul. Fi'il. Yang Ustazah highlight hitam ni, bold ni, kamu tujukan. Maksudnya tamuddan na. Maksud tamudda ni ada tujukan ke? Betul. Tujukan. Kamu tujukan. Tamudda. Dan nun ni macam dia nak menekankan dah. Sekali-kali kamu tujukan. Janganlah kamu tujukan. Dia nak menguatkan larangan tu. Janganlah. Ini present tense ke ni? Betul, present. Mudhari'. Mudhari'. Okey. Dan contoh lain adalah apa? Ayat tentang hutang kan. Apa ayat? Ayat dia Ustazah, betul tak kalau saya cakap yang surah Al-Lumazah tu kalla la yumbazan. La yumbazan tu. Betul ke Ustazah tu? Nak tahu dia tu PL ke apa ke? PL itu PL. La yunbazanna fil hutama ayat 4. Betul. Kan maksud dia kalla tidak kan. Tidak la yunbazanna, sesungguhnya dia akan dicampakkan fil hutama, ke dalam al-hutama. Maksudnya kat sini dia ada sesungguhnya kan. Dia nun kat sini nun taukid, nun untuk meyakinkan orang. Tak faham Ustazah. Layun bazan tu maksudnya layun bazar tu ialah mudhari' lah. Fi'il mudhari'. Fi'il dia dah la tu pun kata tambahan. Yang fi'il ni lah yun bazar. Yun bazar. Yun bazar tu apa maksud? Dia akan dicampakkan. Oh, campak lah, fi'il lah kan. Akan dicampakkan. Okey, faham. Kena buat homework Ustazah ni, kita orang ni kena buat homework cari. Betul lah Ustazah. Kena kumpul. Jangan ajak banyak-banyak sangat. Ajak 3 ni kami kena pergi cari dalam kena senaraikan. Kena senaraikan Ustazah kan. Saya ingat macam ni Ustazah bagi satu surah kan, suruh kita cari ismun, suruh kita cari tu. Jadi betul. Kita bagi tahu. Betul. Ada berapa ismun, ada berapa fi'il. Seorang-seorang sebut. Ya betul. Sebab nak mahirkan ismun dengan fi'il. Kami tua-tua tak perlu nak kejap-kejap apa dah. Kami nak bagi faham je ni. Okay. Nak sejam setengah ni pun tak cukup sih nak terangkan semua. Ustazah nak tanyalah. Dia kalau ni nun taukid ni dia mesti ada mula-mula tu ada la ke? Jadi contoh yang tadi apa yang yang ada tu kalla tu. Kalla la yumbazanna fi hutama. Ataupun yang tadi. Contoh dalam buku tadi. Lau fasak lau itu bukan tu masalah tadi. Tu yang surah Hijr. La tamuddanna. Tak semestinya. Ni pun tak ada la kat sini. So kita just tengok nun taukid sajalah. Kat belakang tu. Kan? Satu indikator ni sajalah kita tengok. Kan? Misalnya la kat depan ni pun adalah kata penguat. Jadi kataan ni dah dua kata penguat. La dengan nun. Jadi dia memang betul nak muatkan lah. La yang bazal lah. Ustazah, ini luas sikit Ustazah.
kita baca ni kita dah tahulah kata nun taukid dengan ada ustazah kata tadi lam dengan nun tadi tu kan kata macam kata penguat tu kan. Jadi kalau kita baca Al-Quran tu, kalau kita baca tu maksudnya kita nak tunjukkan apa tu? Maknanya ke Allah tu benda tu sangat sangat penting, maksudnya sangat sangat ditekankan lah. Oh, dia sangat ditekankan itulah kita bila kita baca kena hayat kat situ Oh tak tahu bahasa Arab, memang tak tahu Ustazah. Alhamdulillah kita tahu dah sekarang ni. Ni Ustazah yang inna, bukan nun taukid ke tu? Inna. Dia kat nun esok dia inna, dua-dua tu. Inna satu kataan tu adalah taukid. Oh, okey. Innahu sesungguhnya kan. Sesungguhnya sesungguh tu yang taukid lah. Taukid tu maksud apa Ustazah dalam bahasa Melayu? Kata penguat. Penguat. Okey, kata penguat. Okey. Yumbadan nafil khutama. Kan ni adalah kita ikut pada ayat sebelum tu kan. Yahsabu annama lahu akhladah. Ia menyangka bahawa hatinya itu dapat mengekalkannya. Tapi Allah jawab, kanlah, sekali-kali tidak. La yumbadanna, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Al-hutamah ni maksudnya neraka. Yang Allah nak menekankan bahawa orang yang celaka, yang apa? Yang mengumpulkan harta tersebut adalah dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Azza dalam surah Al-Takatsur latarawunnal jahim latarawunnaha ainal yakin. Itu nun taukid juga. Betul. Itu nun taukid. Jadi fi'il ni dekat latarawunna taraw. Taraw tu adalah fi'il. Jadi Ustazah, nun taukid ni berlaku pada nun sabdu sahajalah, ya? Betul, nun sabdu. Tapi ada juga sebenarnya nun yang berbaris mati. Dia tak ada sabdu tapi saya tak jumpa lagi contoh dia. Tapi dia tegas juga. Tegas juga. Oh. Tapi dalam ayat Quran ni memang banyaknya nun sabdu yang berbaris atas. Dalam At-Takatsur kan Ustazah, tadi kan ada seorang kata tadi kan latarawun kan. Bawah tu kan ada juga summa latarawunnaha. Summa tarawunnaha ainal yakin. Nun taukid kan, nun sabdu baris atas. Summa latarawunnaha. Betul. Another one kan nun taukid. Ya, dua-dua nun taukid. Okey. Surah apa ni? Surah Summa latus'alun yaum. Takatsur lagi tu. Banyak Takatsur ni banyak. Banyak nun taukid kan. Homework kita lah ni. Latus'alun. Will be asked. Betul. Sebenarnya dia akan ditanya. Dia akan ditanya. Okay. Dalam surah Takatsur ni Allah menggunakan ayat yang penguat kan, ayat yang apa kata maksud important lah surah Takatsur ni. Tak ada apa-apa baca. Ustazah kata tadi innahu pun taukid juga kan? Jadi kalau inna tu pun taukid jugalah. Inna tu lah taukid. Sebab kalau katakan contohnya surah Asy-Syarh dekat situ dia bismillah inna ma'al usri yusra. Yang tu dekat mana yang fi'il dia? Tapi kat sini memang dia dah kata taukid tapi yang ditekankan kat sini dah nun taukid, bukan inna. Okay. So tak semestinya kalau ada perkataan inna tu ada fi'il sebelum dia. Maksudnya tak semua kata taukid ni, kata penguat ni lepas ni adalah fi'il. Tapi kalau nun taukid semestinya fi'il.
Cuma tadi Ustazah kata kod tadi kan. Kod tu yang kena ada, kod tu tadi, tu ismun. Kod ada FAN. Nanti FAL tu. Yang pertama. Yang pertama tu. Kod tu yang kena ada PL Oh tu. Ustazah kena bagi nota ni kat kami boleh tak? Kami nak ulang kaji. Tak nampak tak lagi. Tak Ni tahu. buku Ustazah? Ni Buku tak sampai lagi. Dah order dah tapi tak Oh. sampai. Kami tapi sebelum mai kelas depan tu nak kena agak belajar siap-siap. Hopefully buku sampai awal lah. Sebab guru sikit memang tak bagi untuk Tak apalah, kami tunggu buku je lah. Buku lambat sampai. Dah order dah hari tu. Ustazah, ya? Saya pergi beli semalam, ada buku tu di masjid dah ada dah. Tapi yang jauh ni saya minta post. Tunggu post. Okay. Dia kata kalau duduk Bangi baru dia boleh hantar atau pergi masjid. Saya pun tak nampak pergi buku. Saya duduk PJ. PJ. Hopefully Ustaz boleh hantar awal lah nak. Sebelum minggu depan dah ulang kaji balik. Okay, yang kelima, tanda yang kelima, menerima salah satu daripada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ni maksudnya fi'il mudhari' tu. Setiap fi'il mudhari' tu depannya mesti ada sama ada alif, ni alif, adapun nun, adapun ya ataupun ta. Ini maksudnya huruf mudhara'ah. Maksudnya kalau fi'il tu dia ada depannya alif, nun, ya, ta, dia dah fi'il mudhari'. Contohnya surah Al-Fatihah. Saya baca kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya engkau lah. Na'budu yang kami sembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau lah. Nasta'in. Kami meminta pertolongan. Dia tanda huruf mudhara'ah kat sini. Huruf nun. Nun. Tipe dan nun. Di fi'il ni dah dekat ibadah. Na'budu dan nasta'in, ista'in. Azah, nun yang di awal kalimah ya? Betul. Maksudnya rasionalnya ayat ni ialah ayat ni hidup kan. Kita kena duk sebut all the time. Kalau tidak kita tak sebut ayat ni memang kita takkan dapat benefit dia kan. Sebab itulah dia kena jadi fi'il yang confine to masa. So that's why kita kena duk baca ayat ni all the time kan, untuk mohon pertolongan. Ustazah, maksudnya yang Ustazah refer sekarang ni nak budu ni Ustazah Ada dua, nak budu dengan nasta'in. Ustazah kalau kita baca astaghfiru dengan ataupun nastaghfiru tu Ustazah? Tu sama juga. Tu sama juga Baca astaghfiru dia ada alif kan? Kalau alif tu maksudnya apa Ustazah? Aku Oh ni na lah. Oh kami. Oh okey. Na kami. So kita okey. Kalau kita baca fi'il mudhari' nanti kita akan jumpa lah. Ustazah nak tanya, nak budu ni dia menerima nak budu ni dia menerima huruf mana ya? Yang menunjukkan dia fi'il tu? Huruf nun. Nun nun. Nak budu wa iyyaka nasta'in. Nun yang mana satu? Yang nasta'in tu? Depan sekali. Oh depan. Sebab dia kata menerima salah satu, saya akan dia menerima tu maksudnya dia di belakang. Kalau katalah kita ambil yang contoh nak budu ni, Ustazah maksudnya kalau daripada huruf alif, nun, ya ni, katalah kita boleh kata nak tak budu ataupun iya budu ataupun satu lagi, boleh macam tu ke Ustazah? Tak budu. Contohlah kalau kita ambil kat situ, maknanya nun ni dia boleh jadi alif, dia boleh jadi ya, dia boleh jadi ta betul. Oh okey. Maksudnya alif nun ya ta ni dia menunjukkan kata ganti diri. Ni saya. Oh itu menunjukkan dia jadi PL. Dia ada ganti nama dekat depan ni, maksudnya dia boleh jadi PL Oh okey. Ustazah sebut Ustaz, contoh dia macam mana nak sebut. Kalau nak budu kita dah nampak. Kalau yang tiga lagi tu? Kalau contoh saya kan, saya menyembah budu. Budu. Iya. Budu.
Betul yang nun. Ya, ada na'budu. Betul ni ya. Ya ya'budu. Oh. Ta'budu. Gitu kan. Dia mesti berada di awal kalimah ya Ustazah? Betul, di awal kalimah. Dia Ustazah macam contoh lain kan saya tengok macam apa kalau sebab dia alif, nun, ya atau ta kan. Contoh kalau dalam ayat Quran kan kita banyak jumpa apa ayat-ayat tak lamun kan. Yang lamun. So semua tu adalah merujuk kepada fi'il kan. Betul. Fi'il dan tandanya apa? Tanda dia sebab dia ada huruf mudhara'. Ada huruf. Macam surah At-Takasur ni ayat yang keempat tu summa kalla sawfa ta'lamun kan. Surah At-Takasur ni banyaklah ayat apa banyak perkataan yang fi'il kan. Kalla law ta'lamun. Semua tu adalah fi'il mudhari'. Fi'il dan fi'il mudhari'. Tengok contoh sebelum ni pun banyak ayat. Contoh tamuddanna. Ta kat sini menunjukkan huruf mudhara'. So tamuddan ni dia ada dua tanda. Dia ada huruf mudhara'ah dan juga dia ada nun taukid selepas tu. Contoh lagi ni kan. Bukan. Kala sawfa ta'lamun. Ta kat sini huruf mudhara'ah. Jenis-jenis yang Ustazah nak kenal dia punya fi'il ni ya. Ustazah nak tanya yang surah Baqarah awal 5 ayat tu kan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu yang nun kan? Nun juga tu. Razaqnahum. Tapi dia kena di awal kalimah. Oh, di awal kalimah. Jadi yunfiqun tu ya tu adalah huruf mudhara'. So dia fi'il. Dia fi'il. Yunfiqun. So razaqna pun adalah fi'il tapi tanda dia bukan yang ni, tanda dia bukan yang huruf mudhara'. Nafaqah. Yunfiqun. Wa mimma razaqnahum. Nun kat sini bukan nun mudhara'ah. Ini nun fi'il madhi. Dia untuk madhi. Yunfiqun ya kat sini lah huruf mudhara'ah. Jadi yunfiqun tandanya ialah dia ada ya mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Nah, kalau nak alif tu macam mana Ustazah? Alif mula ayat. Ganti nama kan? Alif. Contohnya jadi astaghfirullah tu boleh Ustazah? Astaghfirullah. Aku memohon ampun kan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah aku berlindung. Kalau kita kata kita kami kami tu kami nastaghfirullah. Na'udzubillah na'udzubillah ya. Kalau dalam ayat Al-Quran ada ke yang mula tu kita baca alif ataupun tengah-tengah ayat? Dalam Quran. Sebenarnya kalau aku ni ayat An'amta dia alif tu bukan alif mudhara'ah sebab dia
dia memang perkataan tu an'ama. An'am dia punya tanda fi'il lah ta. An'amta. Kalau Ustazah an'amta alaihim tu, an'amta alaihim boleh ke? Saya main agak-agak je. An'amta alaihim surah Al-Fatihah tu. Saya tulis ni bagi Aku memberi nikmat. bukan aku, dia Telah memberi nikmat. telah an'amta, telah kamu telah diberi nikmat. Telah diberi nikmat. An'amta. As'aluka An'amta ni alif kat sini dia bukan huruf apa? Mudhara'ah. Dia bukan menunjukkan ni fi'il mudhari'. Sebab memang perkataan asal dia ialah perkataan asal ni ialah an'ama. Dia macam susah jugalah kalau kita tak faham bahasa Arab kan. Oh, ini perkataan asal dia Ustazah ya? Betul. Ni asal dia dan ta ni lah tambahan dia. Oh, kena tahu juga ya dia punya ganti-ganti. Vocabulary kita lemah sangat. Tak tahu dah tempat lagi vocabulary. Kalau macam dalam apa surah Al-Fatihah tu Ustazah, dia apa ihdinas siratal mustaqim. Jadi alif ni yang ihdina tu mungkin menunjuk kepada apa? Yang kata fi'il lah kan? Ihdina. Tapi yang al-mustaqim tu dia tak merujuk kepada fi'il kan? Itu mustaqim dia dah isim. Isim kan ada alif lam tu ke? Isim. Isim. Kalau Ustazah ulaika, alif kan? Ulaika dia alif tapi dia bukan perbuatan. Ulaika maksudnya itu. Oh ya Allah, ya Tuhanku. Mereka itu. Isim isyarah. Petunjuk. Isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk lah, maksudnya itu. Tak apa, yang tu kita belajar later nah. Amai ya'mal tu? Ya. Ya'mal. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Tanda yang keenam berada selepas huruf nafi iaitu lam atau lain. Huruf nafi ni maksudnya huruf nafi lah, kata nafi. Tidak kan. Dan kata nafi ni dia ada banyak. Dia ada dalam berapa? Dia ada dalam 4 kan. Dia ada 4. Lan, lam, la. Jadi kat sini dia bagi dua je sahaja, lan dan lam. Jadi selepas lan dan lam mesti fi'il. Contohnya surah Al-Kahfi kan. Selalu baca kan. Surah Al-Kahfi banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innaka la tastati'a ma'iya sabra. La tastati'a. Tastati'a ni lah fi'il. Tastati'a ni dia ada dua tanda. Apa dia? Tanda yang pertama adalah dia selepas lan. Yang kedua ta tu. Sin. Mudhari'. Kan asal saja. Mudhari'. Sin ni adalah perkataan asal je. Bukan perkataan. Dan contoh yang kedua dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, lam ni adalah harf nafi dan tara adalah fi'il. Banyak lagi kan dalam surah Asy-Syarh. Alam nashrah. Alam nashrah, nashrah tu pun adalah fi'il. Alam yakunil lazi tu, alam yakunil lazi. Alam yakunil Bayinah bayinah ke? betul.
Lam yulad Ustaz. Ustazah. Betul. Lam yulad. Yulad adalah fi'il. Lam yulad. Tadi lam yakun. Yakun tu fi'il. Yakunil ladzi. Itu huruf ya saya punya yang alif ya, alif nun ya ta tu dia yang alam yaku tu ya ya Betul. Lam lam yakuni. Lam ni adalah kata nafi, yakun adalah fi'il. Dan fi'il ni ada dua tanda. Satu lepas lam dan kedua dia ada ya. Ya mubarak. Itulah kata tanda yang terakhir untuk fi'il. Semua boleh lagi ke nak masuk yang huruf ke nak sambung? 10:30 dah dekat dah kan. Cukuplah kami nak kena praktis lah Ustazah. Yang boleh. Kan. Okey Ustazah bagi satu surah yang surah kita cari dalam tu kita senaraikan. Nanti nak mahirkan tu. Kami nak kena mahir dan nak kena biasakan dengan huruf-huruf latihan. Sebelum kita ubah ke baru. Banyak dah lagi Ustazah tu. Tak boleh lah rasanya hari ni. Okay, saya bagi surah ingat latihan ya. Surah Al-Mulk lah Ustazah. Oh panjang. Panjang sangat. Muka surat pertama surah Al-Mulk sebab kena baca hari-hari kan Al-Mulk sepatutnya. Jadi macam kalau yang pendek sangat pun tak boleh nak find out sangat kan macam mana ni. So kalau katakan surah Al-Mulk ayat apa muka surat pertama tu je ke cari daripada situ, so at least banyaklah sikit kira bahan untuk kita nak cari cadangan lah. Bagi ikut Ustazah bagi cadangan. Surah Ustazah kalau ikut buku latihan Ustazah. Tapi tak semua ada kan buku latihan? Ya, tak semua ada tapi maksudnya Ustazah sebut kita buat latihan tu berdasarkan buku latihan lah. Dan kalau ikut buku latihan ni surah Al-Maidah jadi maksudnya yang tak ada buku pun boleh rujuk lah kan surah Al-Maidah. Okey juga macam tu. Ikut buku rujukan. Kita ikutlah silibus dalam buku. Ya betul. Kat sini boleh senaraikan surah senang Ustazah. Ya. Lagi senang saya rasa ada macam ni. Okey alhamdulillah. Okey, ayat pertama dalam surah Al-Hijr ayat 53. Ayat 53. Yang kedua surah Al-Hijr ayat 56. Yang ketiga ayat ke-65. Tiga ni lah. Boleh ulang tak Ustazah? Ya? Boleh ulang tak? Ulang apa?
Ya? Berulang apa? Homework Ustazah, homework. Ulang semula. Ulang semula. Okay. Ayat pertama dari surah Al-Hijr ayat 53. Al-Hijr. Carikan tadilah fi'il dengan isim. Huruf kita tak baca lagi kan? Ayat ketiga lah, ayat 53. Ayat 53. Al-Hijr. Okay, yang kedua Al-Hijr ayat 56. Al-Hijr juga? Semua surah Al-Hijr. Okay. Yang ketiga ayat 65 surah Al-Hijr. 65? Ustazah, siapa yang ada buku latihan ada? Yang ni dah dalam buku tu ke? Betul ada. Memang ada. Page berapa ya? Buku latihan ni boleh beli dekat masjid tu Boleh beli kat masjid Ustazah Betul, kat masjid dah pun. Okey. Hubungi Universiti. Okey. Nak post. Tapi buku yang saya baru dapat semalam ni dia yang Ustazah sebut yang pertama ni dia tak dalam buku. Dia ada. Muka surat 8. Muka surat 8 ni. Okay, sebab saya ada 2 buku ni. Satu tu dia kata buku latihan. Satu lagi ni buku teks. So yang homework Ustazah bagi ni daripada buku teks ya? Buku teks. Daripada buku teks, okey. Nak tambah lagi ke? Kalau tambah lagi boleh tambah kat buku latihan. Buku latihan. Kat sini. Baca tak perlu. Boleh ikut daripada ayat ni kan. Latihan pertama ni walaupun dia suruh baca tapi dia cakap kot kita tentukan mana dia fi'il, mana dia isim. Pertamanya surah Al-Infitar ayat pertama. Yang kedua Al-Mutaffifin ayat kedua. Yang ketiga surah At-Taubah ayat ke-6. Yang pertama dulu. Mau dapat ya? Tak ada buku. Alhamdulillah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih pada semua kan. Terima kasih pada semua yang bagi soalan, yang bagi yang tolong saya jawab soalan. Dan terima kasih Ustazah. Sama. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi juga. Saya nak mencelah sikit. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Sila. Boleh Ustazah keluar presentation. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta-peserta baru kelas Ustazah Husna, betul Ya. Saya ucapkan selamat menyertai pengajian kita ni. Ini ada kelas yang pertama. Semoga pengajian ni berjalan lancar sehingga ke penghujung lah. Saya tak pasti kalau ada yang ada masalah-masalah teknikal ke apa. Kalau ada tak dengar suara ke apa tu, mohon maklumkan kepada saya untuk kita bantulah kalau ada lah. Sebab saya tengok ada yang tak kena audio sebenarnya. Saya takut bila tak kena audio sepanjang kelas ni dia tak dengar. Okey, kepada yang belum memiliki buku, boleh dapatkan sama ada datang ke masjid ataupun kita postkan. Mana yang dah post tu saya pun tak pastilah. Saya dah post dah hari Isnin itu, tak sampai lagi kan.
Tapi insya-Allah untuk kelas akan datang ada dah bukunya. Jadi